Best kan korang tengok TikTok kan? Kalau layan tu tak cukup 5 minit, 10 minit, confirm tengok-tengok dah setengah jam dah. Okay, TikTok ni ada baiknya tapi ada juga buruknya. Dan hari ni saya nak cerita tentang kesan buruk TikTok terhadap golongan remaja. Kesan buruk terhadap remaja ni melibatkan emosi. Okay, kenapa boleh jadi macam tu? Punca dia sebab sekarang ni kalau golongan remaja, dia andaikan trend TikTok, trend terkini tu, diorang kena follow. Kalau tak follow tu maksudnya tersisih. Kau tak ada ke iPhone 13 Pro Max yang baru ni? Kalau kau tak ada, lemah. Jadi emosi diorang ni tercabar. So diorang akan cepat rasa sebab diorang dah set mind diorang tau. Diorang kena capai martabat social standard yang terkini. Maksudnya diorang ada martabat diorang. Kalau dapat capai tu, aku kira in trend lah. Tapi kalau tak capai, apa yang diorang akan rasa? Diorang akan rasa down sangat dalam diri diorang. Aku tak in trend. So benda ni melibatkan gangguan emosi. Ya ke kalau emosi diorang terganggu? Mestilah bahaya sebab diorang rasa tertekan tadi. Bila diorang dah rasa tertekan, diorang akan bertindak. Bertindak yang macam mana? Bertindak untuk memarahi ibu bapa. Dan diorang mula menyimpan dendam kepada ibu bapa. Sebab apa? Sebab golongan remaja ni, diorang tak cukup duit tau. Macam diorang susah nak earn duit sendiri sebab yelah masih sekolah kan. Golongan belasan tahun budak baru nak up. Dapat duit pun dari parents. Lepas tu minta macam-macam lagi. Parents pun tak mampu nak bagi. Jadi bila parents tak mampu nak tunaikan hajat diorang ni mula rasa marah, tak puas hati. Kenapa parents orang lain boleh beli? Kenapa parents aku tak boleh beli? So diorang ni akan rasa tertekan dan memberontak secara halus marah ibu bapa dan boleh menyimpan dendam. Jadi untuk golongan remaja ni, jangan risau. Tak salah pun untuk rasa tercabar, tertekan dari segi emosi bila kita tengok macam tu kan. Tak salah pun nak ikut trend. Tetapi ada caranya untuk kawal emosi kita supaya tidak berlanjutan stres yang kita alami. Korang nak tahu tak, sebenarnya kisah ni dia ada cerita di dalam Al-Quran. Yang kita selalu baca pada setiap hari Jumaat, surah Al-Kahfi. Kisahnya kita ambil daripada ayat 6 yang menceritakan Nabi ni tengah down kerana kecewa dengan kerenah kaum kafir Quraisy. Kita tengok di ayat 6. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maksud dia, maka janganlah engkau Muhammad SAW mencelakakan dirimu kerana bersedih hati setelah mereka berpaling. Siapa yang berpaling? Musyrikin Quraisy. Berpaling dari apa? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran. Maksudnya, Nabi pun pernah rasa stres bila dia berdakwah tapi orang tak ikut. Sebab apa? Nabi juga manusia seperti kita yang emosinya ada turun dan juga naik. Kemudian Allah turunkan pula ayat selepas itu. Kalau kita tengok di ayat 7, Allah berfirman, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Yang membawa maksud, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Jadi, apakah solusi terbaik untuk mereka yang rasa stres sebab tengah ada emosi, tak dapat capai standard yang diorang mahukan daripada apa yang diorang tengok dekat trend TikTok tu? Yang pertama, sekiranya tidak berkemampuan dan ibu bapa kita juga tidak berkemampuan, belajar untuk tengok kesusahan ibu dan ayah dalam mencari duit. Sama ni kita tahu apa yang kita nak je dapat. Apa yang kita nak je dapat. Kita tak tahu pun susah payah mak bapak kita yang ikat perut buat nak bagi kita apa yang kita nak tu. Tapi kadang-kadang tak mampu nak bagi sebab apa yang kita minta tu, ya Allah, mahal. Kemudian belajar untuk bezakan mana satu kemahuan, mana satu keperluan. Yang ni mungkin agak sukar sebab remaja ni, diorang mana nak fikir sangat. Diorang nak je, diorang tak ada pun fikir benda ni penting ke tak penting. Walaupun kita cakap banyak ni, benda ni tak penting lah, bukannya boleh bawa mati pun. Contohlah. Tapi diorang fikir diorang nak juga. Betul tak? Tapi kalau kita rasa benda tu bukan keperluan, tapi kita nak sangat, kita boleh cuba solusi yang ketiga, iaitu cari duit sendiri untuk dapatkan apa yang kita nak. Alah, sekarang ni macam-macam platform ada. Kalau kita nak jual t-shirt sahaja, yang t-shirt jersey tu, dapat berjuta-juta duit.